Okay, so kita mula balik. Okay, kita mula balik. Saya nak cerita tentang support resistance. Okay, dalam buku saya ni, dalam buku yang support resistance ni ada ceritalah tentang support resistance berdasarkan trend, berdasarkan horizontal support resistance, okay, low and high, kat mana dia banyak pergi touch kat situ kita boleh jadikan support resistance. Dan juga kita tengok kepada moving average sebagai support resistance, maybe 50 ke 200 ke as the long term punya support resistance. Dan juga kita boleh tengok kepada Fibonacci Fibonacci yang paling paling sedap lah nak tengok lah, sebab dia macam golden ratio, satu nilai yang selalu harga saham pergi, macam ada magnet pergi kepada tempat tu kan. So Fibonacci dan juga kepada menggunakan pivot point. Okey, yang tu dalam buku ni lah, buku support resistance. Jadi dia orang minta saya kupas. Sebenarnya saya nak minta dia orang baca, dia faham, senang sikit kan. Okey, tapi tak apalah. Okay, saya ceritalah sikit-sikit kan. Alright, so kalau dalam konteks nak buat support resistance yang manual, okey, yang mana yang tak reti kan. So kalau yang dah tersedia ada tu, contoh gun tu dah sedia ada. Okay, gun chart yang kita hari tu kita buat review tu. Okay, gun chart tu yang tersedia ada, tapi kalau yang manual ialah cara dia memang kena buat manual lah. Okay, sebagai contoh, saya nak tengok satu counter, kalau counter EG. Okay, counter EG, macam mana kita nak buat dia punya support dan resistance. Okay, macam mana kita nak buat support resistance dia. Okay, saya gunakan trading view trading view. Sekejap lagi besar sikit. Okay. Okay, yang ni sekarang ni, okay, ini time frame 1 bulan. Okay, dia maksudnya yang 1 bulan lah, kita boleh tengok daily, okay, 1 hari. Okay, boleh tengok daily, kita boleh tengok tukar time frame macam mana pun, betul tak? Okay. Jadi support resistance ni untuk setiap orang ni kan berbeza tau sebenarnya. Dia akan berbeza sebab dia subjektif. Dia tengok time frame dia tengok juga dia punya cara dia nak tengok. Okay, kalau dia tengok time frame yang rendah, okay, dia akan jadi rendah lah. Okay, support dan resistance dia. Okay, alright. So kalau macam EG ni, okay, dia dah naik kan, dia tiba kan, naik kan. Kalau kita tengok ni GMMA ni. Okay, GMMA ni kan, GMMA ni ialah Gapi Multiple Moving Average. Saya tak nak tunjuk lah ni, saya nak hilangkan. Ini semalam saya cerita pasal GMMA. Okay, alright. So kalau kita tengok yang 1 jam, kita dah tahu dah, okay, kat mana dia punya support. Okay, iaitu tempat yang selalu dia naik, dia cuba naik tak boleh kan, lepas tu dia pecah, itulah tempat support dia. Okay, alright. So 1 jam berbeza dengan support resistance kalau kita tengok 1 hari. Okay, beza. Right. Okay, kalau kita tengok dia akan berbeza lah. Okay, alright. So untuk buat support resistance, selalunya kita akan tengok mana dia paling tinggi dia pernah buat. Okay, kalau kita tengok, kita tarik lagi sikit lah, kita tarik. Okey, apa yang saya lukis tu kan, garisan biru ni adalah garisan dia punya resistance, tapi berdasarkan dynamic resistance. Okay, dynamic resistance maksudnya dia punya resistance-nya bukan yang garisan panjang tu. Garisan panjang tu horizontal punya resistance tu yang tak dynamic, static kan. Tapi ini adalah dynamic. Okay, yang dynamic resistance ni kita selalunya akan tengok dia start jatuh sampailah kita boleh cari satu lagi titik yang kita sambung. Okay, yang ni naik dan dia patut dia turun balik. So maksudnya itu adalah kita punya resistance. Okay. So kalau nak tengok, okay, kita boleh tengok yang ke masa panjang sikit, kita boleh nampak, okay, macam mana dia punya, okay, dia punya resistance ataupun dia punya support. Yang ni saya buat yang kepanjang. Sebab tu kita nampak dia punya downtrend line tu.
bulan kat sini. Okey, yang ni. Okey, kalau kita tarik dari sini sampai ke sini. Okey, kalau kita tarik sampai sini pun, okey, dia akan tarik macam tu. Okey, saya pakai apa kat sini? Yang ni saya pakai dekat sini, saya pakai garisan arah maklumat ni. Okey. So saya letak satu titik dekat sini, satu titik yang kat sini. Okey, yang paling tinggi tu. So nampak tak pada bulan yang ni dia dah break downtrend yang ni. Yang ni lah. Ni medium term lah ni. 1 2 3 4 5. 5 bulan dia dah break. Okey. So ini menunjukkan bahawa dia dah pecah resistance. Okey, inilah resistance. Okey, kalau kita tengah downtrend, ini adalah resistance. Kalau dia tengah uptrend, itu adalah support. Kita boleh buat macam ni ya. Ada tak yang tengah uptrend? Yang ni ya. Okey. So, kita boleh buat dynamic support. Okey, kalau kita ambil ini yang low ni. Okey, low ni. Okey. Kita sambungkan kepada yang ni. So, kita dah dapat ini adalah support dia untuk dia naik. Okay, so kalau you long term trader, long term investor, you selagi dia naik tu, okay, dia tak pecah dia punya support dynamic ni, hold lah, kan? So long term investor lah, dia akan hold selagi dia naik tu. Kalau dia dah pecah je, okay, dia jatuh daripada support, okay, kita akan jual. Sebab dia punya undang-undang dia, undang-undang dalam support or resistance, you buy at support, sell at resistance. Okay, buy at support, sell at resistance, ataupun sell bila bocor support. Okay, sell bila bocor support. Okay, sebab support dah bocor kan, you sell. Okay, support you kan, dia bocor, you sell. Sebab cut loss lah. You cut loss bila bocor support, dan you beli balik bila dia dah break resistance. Okay, so ada 4 dia punya undang-undang. Saya dah cerita dalam buku ni. Okay, you boleh baca dekat dia buku surat berapa lah. Dalam kesimpulan dia saya cerita. Okay, so very simple. So dia punya undang-undang dia. Okay, buy, okay, at support. Tapi kita letak buy OS lah. Okay, sell, okay, on resistance. Sebab senang nak pakai. Sebab cuma boss, SOR kan. Okay, lepas tu kalau dia bocor resistance, kita sell. Okay, so, kalau bocor resistance, kita panggil sell. Kalau bocor resistance. Bocor resistance apa? Okay, sell, break, support. Kan? Lepas tu, buy, if break, resistance. Okay? Yang ni buy lah, BOB lah. Buy on breakout. Okay, ini buy on breakout. Okay, ini dia punya undang-undang dia. Okay? Dia punya rules. Okay, untuk ni. Okay, saya nak tanya. Yang ni semuanya dah faham ke ni? Ni kebanyakannya yang dah pakar-pakar kan? Ke ada yang masih tak faham? So kalau tak faham boleh tanya tentang buy on support, sell on resistance. Okay? Faham tak undang-undang ni? Ada tak yang nak tanya? Kalau nak cakap kena unmute mic tu. Kalau nak tanya soalan kena unmute mic. Okey, yang ni okey, kalau ini kita tahu ini adalah support kan? Support. Ini saya tulis ini support. Dynamic support dynamic resistance. Okey, semasa downtrend. Okey, dynamic resistance semasa downtrend yang ni. Okey, selalunya kalau dia break, okey, break resistance, nampak ni break resistance, okey, break
buy break resistance. So buy on breakout. So kita buy kat sini. Bila breakout kita buy. Sebab dia dah breakout resistance. Okey. Tapi kalau support pula, okey ni support masa uptrend. Okey, support masa uptrend. Kita kalau dia break support, okey, sell break support. Okey, kalau dia jatuh ke bawah macam ni. Okey, kalau dia jatuh ke bawah, kita sell. Okey, kita sell. Kalau dia break ke atas macam ni, kita buy. Okey. So ini kalau dynamic. Lepas tu kita boleh buat support yang statik. Yang statik ni yang jenis macam ni. Okay, kita boleh tahu ini adalah satu support. Okay, dia pernah jatuh tapi dia lantun balik. Support ni selalunya akan melantun balik dan resistance pun sama. Okay, resistance pun kita boleh katakan ini pun resistance. Okay, sebab dia naik dan dia turun balik. Okay, yang ni pun boleh katakan satu resistance. Okay, dia naik dan turun balik. Okay, kita boleh sama ada ambil yang dekat macam tu kan. Okay. Ini pun boleh katakan satu support juga ni. Okay, dia okay. Dan ini pun boleh katakan satu support. Okey, kalau yang macam ni, ini adalah satu kita kita tengok kalau yang tarik ke belakang. Okey, kita tengok mana yang selalunya nampak. Ini pun nampak. Kan? Sama tak dengan yang support yang ni? Okey, dia lebih kurang. Dia akan menolak ke sini, dia menolak ke sini. So this is a very strong support pada harga 15 sen. Okey, 15 sen is a very strong support. Macam ni kan, kalau dia break memang kita jual. Sebab dia dah break major support. Sebab support-support yang lama dulu semua 15 sen kan. Dia ada satu support yang bawah ni. Okey, satu support yang bawah ni iaitu pada harga 12 sen setengah. Okey, 12 sen setengah. Okey, belum sampai lagi lah. Okey, tapi dia dah break, dia dah yang ni lah boleh buat satu support. Okey. Iaitu pada harga 24 sen. Okey, 24 sen. Okey, 24 sen. Dekat sinilah. Dulu resistance nama. Okey, kita juga kena faham. Support boleh jadi resistance. Resistance boleh jadi support. Faham ya? Okay, support become resistance, SBR. Resistance become support. Dia tukar-tukar. Okay, contoh contoh. Contoh yang ni Yang ni adalah resistance, ini adalah support kan? Okay. So kalau dia dah break kat sini, dia dah break, okay. Harga 24 sen ni, support yang 24 sen ni dah bertukar dia punya apa? Dah bertukar dia punya peranan dia menjadi support pula. Okay, dulu dia resistant. Okay. So dulu dia resistant. Okay, yang ni resistant RBS. Resistant become support. Okay, kat sini. Okay. So harga 24 sen ni dia jadi support pula. Okay, dia jadi support. Dulu dia resistant, tapi sekarang lepas dia break, okay, dia jadi support. Sebagai contohnya, kita tengok pada bulan yang ni kan, dia macam dia tak lepas lah. So dia dah jadi support. Resistant tu jadi support. Lepas tu dia break terus, okay, dia naik ke atas. Okay, ini adalah EG Industry. EG Industry, okay, dia pernah naik sampai 87, okay, 0.5 sen. Saya tak ambil week, saya ambil yang dia punya ni. Sebab ni monthly punya data kan. So saya ambil yang body je. Okay. Yang ni dia panggil week. Okay. Dalam buku candlestick saya ada cerita dia panggil week atau candle. Atau shadow. Okay. Misai. Ini misai ni sebenarnya. Okay. Misai. Ataupun shadow. Itu bayangan. Okay. Alright. So dalam konteks macam ni, okey, ini kita boleh buat satu lagi resistance. Okay. Dia ada dua jenis untuk support resistance ni, dia ada major, dia ada minor. Okay. Yang minor ni selalunya boleh tembus lah, senang sikit tembus. Yang major ni susah sikit sebab dia boleh datang situ je dia lantun balik. Dia datang situ dia lantun. Kita nak kena tahu mana major, mana yang
minor. Okey, tapi kalau pakai monthly ni selalunya adalah major support lah. Sebab tengok tu, berapa bulan dia, okey, contohnya 3 bulan dia try nak pecahkan support tak dapat, naik balik, okey, tak boleh, turun balik. Okey, berapa bulan tu? 1 2 3 4 5 6 7 bulan dia nak pecahkan 45 sen ni. Lepas tu pecah. Okey. Bila dia pecah, tu dia akan turun kepada support yang ni. So dia macam bangunan dalam benda ni. Ni tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5, tingkat 6, tingkat 7. Kalau yang mana yang construction tu kan, dia faham. Okey. So kalau lantai dah pecah, dia boleh pecah lagi lantai yang lain-lain. Okey. Kalau momentum untuk downtrend sangat kuat. Okey, sekarang ni saya nampak ni adalah satu short term downtrend. Okey, satu. Kita boleh buat satu lagi dynamic. Okey, dynamic support dan resistance berdasarkan kepada jangka panjang sikit. Okey, saya ambil yang ni dan ambil yang paling tinggi ni. Okey. Nampak? Sekarang ni dia dah berada di resistance long term resistance long term downtrend. So kalau pecah ni dia akan pecah downtrend long term lah. Sebab kenapa saya cakap long term downtrend ni berapa bulan ni? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2 tahun lah. 2 tahun 1 2 3 4 5 6 7 8 2 tahun 8 bulan. Kalau pecah tu kira dia dah bertukar arah lah sekarang ni. Maksudnya kita boleh kata dia boleh bertukar arah. Okey, saya punya zoom akan habis dalam masa 10 minit. Okey. So lepas kita habis 10 minit tu, okey, kita akan masuk balik Dia dah tahu dia punya ni kan, dia boleh masuk balik dah. Okey. So dalam konteks ni, okey, kalau dia pecah yang long term downtrend ni, dia nariklah EG ni. Okay, EG ni syariah, syariah punya ni dah. Sekarang ni Trading View dah boleh bagi dah syariah. Dulu tak tahu ke syariah ke tak syariah ke, kita kena check balik. Tapi sekarang dah okey lah. Dah ada apa? Dah ada orang tolong buatkan macam mana cara dia nak. Ni, you kena ada ni, ambil dekat Google Chrome punya extension tu. Alright. So ada soalan tak tentang support and resistance? Saya ada cerita dua support resistance ni jenis satu yang static iaitu yang horizontal ni, satu lagi ialah yang dynamic. Okay, yang dynamic tu ialah yang berdasarkan trend. Faham ke tak? Saya nak ni kena ada ni. Kalau tak ada orang jawab, saya tak nak sambung. Saya 2 minit ni habis lah. Sebab tak tahu apa dia punya ni. Alright. Faham Okey, alright. Okey, faham? Kita terangkan sedikit bab Fibo, macam mana nak tarik. Okey, faham bab Fibo, retrace dan extension boleh ajar. Okey, boleh. Okey. Alright. Okey, sekarang kita dah ada support dynamic dan juga static. Okey, so sekarang kita nak buat Fibo. Okey, nak buat Fibo. Okey, sekarang sebab saya pakai jangka panjang sekarang ni, okey, jangka panjang. So maksudnya kalau saya buat jangka panjang ni hanya untuk investor lah. Okey, untuk investor. Okey, sebab kalau trader dia tak tengok jangka panjang. Dia tengok jangka pendek, dia tengok 1 hari, 2 hari, seminggu berapa kan. Okey, sebabkan saya cek yang jangka panjang ni, saya delete dulu Ni saya delete dulu. Okey. Ni saya delete. Alright. Okey. Untuk Fibo retracement. Okay, Fibo retracement maksudnya kita tengok harga daripada yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Okey. Ini kita tengok Fibo retracement. Adakah ni yang paling tinggi? Okeylah 2 tahun okey lah So, untuk Fibo retracement. Okey, ada setengah orang dia akan ambil dari week ke week. Okey, daripada misai ke misai, daripada shadow ke shadow.
Okay. So kalau kita ambil daripada week ke week, kita konsisten lah. Ada orang ambil daripada body ke body. Okay. So high body sini ke low body sini. Okay. So saya ambil daripada week ke week lah. Saya ambil daripada week ke week. Okay. Untuk retracement kita ambil ini, fib retracement. Okay, fib retracement. Sekejap. Dia tak boleh sebab ni ada ni kan. Saya kena tarik dia. Cek dulu. Ada lagi tinggi sebenarnya. Sini pun lagi tinggi. Ini tahun dah berapa tahun ni. Okey, terlampau lama ni kan. Tak apalah, kita tarik yang paling atas sekali lah. Okey. Kita tarik yang paling atas ni. Susah pula kalau nak tarik yang paling atas. Tak payahlah kita tarik daripada yang sebab tak cukup dia punya ni. Tak cukup dia punya apa ni. Tak cukup dia punya ni. Kalau kita tarik sini dah tak nampak dah sana. So tak apalah, kita ambil dari sini je lah. Okay, yang tu dah berapa tahun yang sebelumnya. Okey, kita ambil dari sini. Untuk fibo retracement ni long term. So you boleh ambil ikut suka. Okay, kalau ada setengah tu dia ikut style daripada volume. Okay, kalau nak cari fibo enhancement apa sebagainya. Ni saya nak tunjuk cara nak buat fibo retracement saja. Okay, dia start daripada 2017, dia downtrend. Okay, so itu adalah 100%, yang ni adalah 0%. Okay, fibo ni dia ada beberapa pengiraan dia. Yang ni 100%, ini kosong. 0% ialah pada 19 sen, 100% adalah pada 81 sen. Okay, itu kalau kita ambil daripada 2017, dia jatuh sampai 2020, okay, bulan Mac. Lepas tu dia naik. Okay, alright. So sekarang ni kita dah ada fibo dia. Okay, kita ada fibo dia. Ini ialah fibo 100%, ini 78.6, ini 61.8. Okay, 61.8 ni adalah golden ratio. Golden ratio. So golden ratio dia sini, iaitu 43.5 sen. Okay, itu golden ratio. Selalunya dia akan naik pada ratio-ratio yang golden ni. 50%, okay, dengan 30, okay, ini 38. Okay, iaitu pada harga ni. Kalau kita tengok, ini dia ada bagi harga dia. Okay, ni. Alright, so target kita long term, dekat tak long term sangat lah, dekat golden ratio ni, 61% ni, ialah 43 sen. Okay, 43 sen. Dekat atas sikit kat sini. 43 sen. So sekarang ni dia kena break downtrend line yang ni. Dia kena break. Yang ni dia dah break. Okay, short term. Long term ni dia kena break dan dia boleh sampai 43 sen. Tapi kalau dia dah break tu, dia nanti dia boleh pergi jauh lah. Dia boleh pergi jauh. Dia mungkin boleh pergi. Itu kita kena buat fibo enhancement pula lah. Fibo enhancement. Okay. Alright. Yang ni faham ke tak? Sebab nanti kejap lagi ni memang kena kita ni akan diputuskan. So kalau kita putus 9.40, kita putus nanti lebih kurang dalam 9.50 kot. Okay, saya akan masuk kepada fibo enhancement. Fibo enhancement. Okay, alright. So, okay, kita putuskan sekarang lah, senang cerita. Okay, kita jumpa lagi dalam 9.40. Okay, 9.40 pula. 9.45. Okay, 9.45. Saya nak minum kopi jap. Okay, Assalamualaikum.